Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita di dalam memahami makna, maksud ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW dan diturunkan kepada umat ini untuk memahami, membaca, memahami dan beramal dengannya. Kita masih lagi dalam surah Yunus. Surah Yunus, mana surah yang ke-10 di dalam juzuk yang ke-11. Bermula ayat 41. Ayat 41. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 388. 388. Ayat 41 ini ada kaitan dengan ayat yang 40, tapi kita baca dulu. Kemudian kita pergi kepada penjelasan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang sikap orang kafir terhadap penerimaan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Apakah sikap dia dan bagaimana perangai kerenah mereka? Kerana sebelum daripada ini, iaitu pada ayat yang ke-40 yang kita baca, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Quran dan ada yang tidak beriman langsung. Maknanya puak kafir ni bagi dua, ada hak dengar, terima, dia sudah jadi Islam kan, ada yang dengar, reject, terus sumbat telinga. Kata orang sumbat telinga makna tak mau dengar langsung, tak boleh terima terus. Dan ingatlah Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerusakan. Siapa dia hak punah, siapa yang rusak, iaitu orang-orang yang tidak beriman. Rusak dari segi akidahnya,
rusak dari segi pegangannya. Mungkin ada sebahagian masyarakat ni dia bercakap tentang integriti, tata kelola. Dia kata orang ni baik, kenapa kita kata rusak? Kita kata dia rusak dalam sudut akidah. Dalam sudut akidahnya, dalam sudut ibadatnya rusak. Mungkin dia baik dari sudut dunia, kan? Maka pada ayat ini, ayat yang ke-41, wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kumpulan yang kedua tadi, yang langsung menentang, yang tidak mau beriman itu terus-menerus mendustakan apa ajaran yang kau bawa ini. Faqul li amali walakum amalukum. Maka katakanlah bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu. Jadi kita kata tak usah duduk peduli kamu. Kita masing-masing bawa diri. Jadi ada kata macam pertemuan di antara Islam dengan kafir dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Maknanya jangan duduk kompromi dalam masalah akidah. Jangan duduk main pluralism dalam masalah akidah. Tidak, kita mesti tunjukkan sikap tegas kita dalam perkara akidah. Kita boleh toleransi di dalam bab kehidupan, dalam bab pergaulan, selama tidak menyentuh kesucian agama kita ataupun melanggar syariat kita, tidak jadi masalah. Tapi dalam bab akidah kita mesti bertegas. Mesti bertegas. Tak boleh kata tak apalah. Tak. Sekali kau mari ke masjid aku, besok aku pergi ke gereja. Lah. Kita tak kata. Kita tak boleh tukar-tukar. Kerana itu prinsip. Itulah pegangan kepercayaan hati kita. Maka Tuhan suruh beri kata putus. Li amali walakum amalukum. Jangan campur aduk. Kerana itu para ulama mengatakan golongan yang mengajak manusia kepada wahdatul adyan, yang dikatakan agama ni sama belaka, nak kebaikan, fala dinalahu, maka orang itu sendiri dianggap sebagai tidak beragama. Macam mana kamu beragama, kamu boleh terima akidah yang sesat, akidah syirik terhadap Allah Ta'ala? Kita kata lah, tidak mungkin kita orang Islam ini menerima akidah yang sesat, yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin. Maka Allah suruh bertegas, antum bari'una mimma a'malu. Kamu tidak bertanggungjawab dengan apa yang aku kerjakan, kan? La tu'akhazuna bi jarirati amali. Amal aku mu tak ambil tanggungjawab. Begitu juga wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan aku juga tidak bertanggungjawab dengan apa yang kamu kerjakan setelah kita menyatakan kepada mereka yang hak, yang benar, dan menjelaskan kepada mereka kebatilan mereka. Lepas pada itu, bukan tanggungjawab kita. Mana kalau Allah Ta'ala nak mempertanggungjawabkan kita, orang kafir dekat rumah kita, orang kafir tak dengar kata tanggungjawab, maka binasalah kita. Namun begitu, para jemaah sekalian, kita mesti bertanggungjawab. Artinya kita mesti berusaha untuk sampaikan agama yang benar ini ke dalam telinga mereka. Itu kita sudah menjadi tanggungjawab. Kita sudah bincang dalam siri yang lepas tentang hidayah. Hidayah itu terbagi dua. Satu, hidayah itu taufik. Itu kuasa Allah Ta'ala yang masuk ke dalam ke hati mereka. Tapi hidayatul irsyad, membimbing, mengajak mereka, tanggungjawab kita. Maka kita kena berusaha sampaikan agama yang benar ini kepada seluruh manusia. Kan? Seluruh manusia kita kena sampaikan. Karena itu, 2 hari lepas kita ada bicara bersama dengan sahabat-sahabat kita di JDC Japan Dakwah Center di Osaka. Peratus yang diberi maklumat Islam ini sampai kepada orang-orang di Jepun sangat sedikit. Allahu Akbar. Sangat sedikit. Boleh katakan kalau sampai pun melalui media mereka yang memburuk-burukkan kita, Islamfobia dan lain-lain, itu yang sampai. Maka kita kena usahakanlah supaya maklumat tentang Islam ini sampai kepada mereka dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Itu satu keputusan muktamad
Kata orang cop mati stamp bahawa dalam perkara akidah tidak ada kompromi sama sekali. Hati-hati para jemaah sekalian bila mari musim-musim perayaan orang kafir. Hari Krismas, hari mereka mengagungkan Nabi Allah Isa AS. Kita pula jangan terperangkap dengan mereka atas dasar toleransi, pluralisme. La, kita katakan kita, iman kita, akidah kita, Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Isa itu hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Jangan sekali-kali naik taraf Isa Al-Masih ibnullah. Kan, orang Yahudi kata Uzairun ibnullah. La, jangan terjebak. Nak ucap, belajarlah ucapan-ucapan yang dibenarkan oleh syarak mengikut batasan, garisan, panduan hukum hakam yang digariskan. Itu kalau perlu. Kalau tak perlu ucap, jangan diucap. Kita tak ada pun orang Kristian tiba-tiba pagi-pagi buta lagi duduk tulis kat Facebook buat apa. Kan? Kalau ada keluarga tu adalah masalah sikit. Baik. Kita berpindah kepada ayat yang keempat. Kita tengok kerana puak-puak kafir pula macam mana. Allahu Akbar. Wa minhum man yastami'una ilaik. Allah. Dan di antara mereka yang ingkar itu ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun, sebagaimana orang pekak mendengar orang bercakap. Tak tahu apa. Ada puak kafir ni dia pergi dengar Nabi bercakap. Waktu dengar tu orang terbeliak mata dia. Orang Kelantan kata kelipah. Maknanya dengar. Panik. Tapi tak masuk dalam hati. Dia tahu, oh, innaha lahalawatun. Maknanya Quran ni sangat manis dia punya ayat. Quran ni, oh. Tapi tak masuk dalam hati. Ada sekumpulan. Maknanya orang ni orang yang dia kata apa? Ma minhum man yastami'una ilaika, telinga dengar, hati lalai. Tidak mendapat manfaat daripada apa yang mereka dengar. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang orang kafir. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita orang beriman. Kita dengar ada faedah kata ada faedah? Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang peka itu mendengar juga, kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala buat gambaran orang yang pekak telinga hati dia, mereka ini tidak mendapat faedah daripada Al-Quran. Tidak mendapat faedah daripada Al-Quran. Sebab apa? Dia panggil ibarat Allah Ta'ala buat dalam ayat Quran ini sangat jelas. Dia panggil pekak. Pekak. Telinga ni dengar. Duk dengar lagu, dengar tu, dengar ni boleh selaka. Tapi bila dengar Quran, dia panggil sama' al-intifa', mendengar untuk mengambil pengajaran dan faedah tidak dapat. Maka pada ketika itulah kita sangat-sangat rugi para jemaah sekalian. Tengok ayat 43. Ataupun sebelum daripada ayat ini, ada seorang ulama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata, mu cari hatimu tu dalam beberapa tempat. Cari hati kita ni dalam tempat. Di antaranya bila kita baca Quran, adakah Quran itu memberi kesan pada jiwa kita ataupun tidak? Bila kita baca Quran, adakah memberi kesan? Kita rasa lebih dekat kepada Allah Ta'ala? Kita rasa khusyuk, rasa tenang. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, rasa iman kita makin mantap. Ataupun gitu ya, tak ada jadi apa-apa. Kenapa baca Quran? Orang upah nak cukup satu khatam. Kenapa baca Quran? Dah jadi adat. Mana tidak beri kesan. Kata Syekh ni, mu cari hatimu di situ,
Kalau tak jumpa juga, fala qalbalak, maka ketika itu hatimu tidak ada. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala, dengar Quran sebagaimana makhluk lain dengar, tidak memberi manfaat. Allahu Akbar. Baik, kita pergi pada ayat 43. Wa minhum man yanzuru ilaik. Dan di antara mereka pula ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan. Mana Nabi kita tunjuk kebenaran, tunjuk ajaran, tunjuk nasihat. Tetapi mereka tidak menampak kebenarannya sebagaimana orang buta. Ayat 42 tadi orang tuli. Orang pekak, tak dengar. Hak ni tengok tapi buta. A'mal basar, a'mal basirah, dia panggil buta mata hati. Allahu Akbar. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta. Tunjuk, kok ni. Dia bahaya kok ni. Nak kata apa? Jika juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang kau tunjukkan itu. Mana orang yang tak mahu tengok kebenaran yang kita bawa, tak ada faedah kita tunjuk dia. Itu yang panggil buta mata hati. Kalau buta mata fizikal, itu tidak menghalang. Tuan-tuan kena baca dalam sejarah dunia ini. Dia panggil uzama'ul a'ma. Pembesar-pembesar dari sudut alim ulama'nya, para muftinya, para pendakwahnya, ulama' hadisnya, ulama' tafsirnya. Berapa ramai di kalangan mereka buta mata. Tapi hatinya jelek. Yang kita bimbang ni mata jelek tapi hati buta. Na'udzubillah. Telinga dengar tapi hati tuli. Itu yang kita takut. Ini yang kita paling membimbangkan kita para jemaah sekalian. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut salah satu daripada turuk cara menerima ilmu itu, iaitulah dengan cara melihat. Yang pertama tadi jangan cara mendengar, kan? Maka bila Tuhan tutup dua-dua cara ni, orang ni payah nak dapat. Main bahasa isyarat je lah. Bahasa isyarat je boleh. Nampak sikit-sikit nak kata apa. Sebab itu dalam pendidikan kita ni kita ada dua-dua, kan? Kita ada dengar dan ada lihat. Ada whiteboard tulis, ada screen, macam-macam hari ni dengan alat-alat media yang ada ni. Kita nak cakap pun kita boleh pamerkan di screen. Ni ayat yang saya baca, ini poin yang saya cakap, semua ada. Maknanya kita kena ada dua, dengar dan lihat. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengar dulu kemudian lihat. Sebab apa? Sebab manusia bermula dengan innas sam'a. Dalam ayat lain Tuhan kata innas sam'a wal basara wal fuad. Dengar, tengok, mikir. Tiga komponen inilah alat manusia boleh menerima kebenaran. Dengar, lihat, fikir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buah-buah kafir ni tengok ke Nabi. Dia tengok akhlak Nabi, dia tengok apa yang Nabi bawa, dia tengok. Dia tengok pada makhlukatillah ini, tapi tengok tak mendapat manfaat. Maka kerana itulah Allah Ta'ala sebut di sini, afa anta tahdil umya walau kanu la yubsiru. Bolehkah nak tunjuk orang buta kalau mereka sudah tidak nampak? Jawabnya tak boleh. Allahu Akbar. Kerana itu para jemaah sekalian, kalau ada manusia, makhluk hamba-hamba Allah Ta'ala di atas dunia ini yang memang nak mencari kebenaran, nak berubah, mereka akan dapat. Tapi kalau mereka awal-awal lagi tak bersedia, semua ayat yang kita cakap no belaka, kita kata mereka tak akan dapat walaupun apa yang terjadi. Allahu Akbar. Fa inna, dalam suratul Hajj ayat 46 Allah kata fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata buta mata, tapi buta mata hati yang duduk dalam dada. Allahul musta'an. Baik, kita pergi pada ayat 44. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a
walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menganiayai manusia sedikit pun. Tuhan tak buat nyanyi ke hamba dia. Hak buat nyanyi ni siapa? Kita sendiri yang buat nyanyi kepada kita. Kita sendiri. Kerah kepala, tak dengar kata, langgar segala PKP, SOP syariat. Ini yang masalah. Akan tapi manusia jualah yang menganiayai diri mereka sendiri. Maksud dianya menganiayai diri itu macam mana? Pukul tubuh ke? Macam puak Syiah tu. Itu nanya 2 kali dia panggil. Itu nanya 2 kali. Kan? Habis nanya macam mana? Terjun bangunan. Penginayaan yang paling besar sekali apabila mereka melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu penganiayaan kezaliman yang besar. Sebagaimana kata Sayyidina Luqman kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang paling besar. Nak tengok zalim yang paling besar dalam sudut akidah, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu zalim yang paling besar. Walaupun orang itu warak, orang itu baik, apalagi manusia dia tak kacau, binatang semut pun dia tak pernah pijak, tapi dia zalim. Kenapa? Kerana dia syirik Allah Ta'ala. Maka zalim di sini dengan makna zalim dari sudut pegangan hati, sudut akidah. Kita jangan tukar. Ada setengah orang kata, saya duk kawangan non-Muslim, tak pernah zalim. La, mereka baik. Tapi mereka zalim kepada diri mereka sendiri kerana melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, mengadakan sekutu bagi Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kesimpulan daripada beberapa ayat yang kita baca ini, bahawa isyarat kepada iman dan taufik itu hanyalah Allah Azza wa Jalla yang berkuasa memberinya. Hija kitanya menyampaikan. Jadi ayat ini memberi ketenangan kepada Nabi SAW. Kita kata, ya Muhammad, usahlah resah, usahlah susah hati, sebab kuasa memberi taufik dan hidayah ini adalah di bawah kuasa Allah. Bidang kuasa Allah, bukan bidang kuasa kita. Kuasa kitanya bertugas menyampaikan apa yang Allah anugerahkan ilmu kepada kita, maka menjadi kewajipan kita. Masya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada perbincangan yang seterusnya dari ayat 45. Habislah itu episod dunia. Dunia ini terbagi kepada ada manusia dengar, ada manusia tak dengar. Ada manusia lihat kebenaran, ada manusia buta kebenaran. Ada manusia yang baik, ada manusia kerah kepala. Begitulah. Pertemuan bainal haqqi wal batil mustamiratun ila yaumil qiyamah. Ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Allahu Akbar. Wa yawma yahsyuruhum. Dan ingatlah masa Tuhan menghimpunkan mereka pada hari kiamat. Hari kiamat esok semua kita, al-awwalina wal-akhirin. Orang dulu, orang kemudian. Kumpul setempat. Yang baik, yang jahat, kumpul dulu. Lepas tu baru dipisahkan. Syurga, neraka, waliyahzubillah. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala kumpulkan manusia semuanya dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar 1 saat sahaja dari siang hari. Allahu Akbar. Yakni tentang tidak mempunyai cukup masa untuk mengerjakan amal yang menyelamatkan dan menguntungkan mereka. Jadi akhirat esok, orang-orang kafir rasa, weh lah, kita tinggal berapa saat je, berapa minit je atas dunia dulu. Kan? Hari ni, tengok neraka menyala, khalidina fiha abada, kekal dalamnya. Bagi orang beriman pula, Allah ruginya di atas dunia dulu. Allah Ta'ala bagi masa kepada kita, kita tidak gunakan masa untuk beribadat. Kita tidak gunakan masa kita ni untuk mengisinya dengan ketaatan.
Karena itulah kata di para ulama, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Tulis kata-kata menarik ni. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya beberapa saat, beberapa ketika, maka jadikan masa yang kita ada ini untuk mengisi dengan ketaatan, mengisi dengan ketaatan. Allahu Akbar. Tengok Tuhan kata apa? Pada hari kiamat esok, orang kafir kata, berapa lama ya kita hidup atas dunia? Sekejapnya tak sempat kan? Ya ta'arafuna bainahum. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Kenal orang tu, kenal orang ni. Aku ada kawan dulu, my friend, best friend dulu, Muslim. Tapi dia tak pernah ajak aku masuk Islam. Dia tak pernah cerita pada aku Islam. Dia juga telah, ataupun kita dah ajak dia masuk Islam, tapi dia tak mau Islam. Dia akan menyesal di akhirat esok. Dan kalau kita ajak mereka masuk Islam, mereka tak mau masuk, pada saat itu mereka akan menyesal. Kita lepas tanggungjawab. Tetapi yang kita bimbang, kawan kita, jiran kita, taman sekampung kita, tak pernah kita ajak dia masuk Islam, maka pada saat itu kita akan dipersoalkan, kenapa kamu tidak bertanggungjawab dengan kawan kamu? Kamu belanja makan je, bagi makan minum je, tapi masa tidak ada. Allahu Akbar. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Mereka akan berkekalan sesama sendiri. Mereka akan berkenalan sama-sama sendiri. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah, hari akhirat, untuk menerima balasan, dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, Allah gambarkan kita hidup atas dunia ni sekejap. Lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Hidup ni sekejap. Hidup ni masanya cukup sikit. Orang kafir akan buat hujah, tak sempat masa tu. Tak sempat masa tu kami nak apa? Nak dapat hidayah. Kita orang beriman pula akan menyesal bahawa kami tak mengisinya dengan masa yang cukup. Anda ingat seorang kata-kata menarik ni para jemaah sekalian. Seorang pendakwah yang masyhur, Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ali ni, waktu ana mula-mula pergi Mekah, dia ada macam kapsul lah orang panggil, video pendek dalam TV Arab Saudi. Dia cakap dalam 10 minit, tapi Masya Allah, hikam ad-durar, kata orang, kata-kata dia tu kita nak dengar. Apa dia kata? Kata di Syekh Ali Tantawi rahimahullah, dia kata, waktu aku muda dulu sentiasa berfikir, sampai hari ni pun aku berfikir, waktu, tanda ke tuan-tuan, waktu kami belajar sekolah rendah dulu, mak kata, belajar betul-betul, inilah masa depan kamu. Kita pun pulung belajar. Alhamdulillah, tamat darjah 6 dapat 5A ataupun 6A. Sekarang 6A kan. Excellent, mumtaz, baik. Sambung lagi belajar, naik sekolah menengah. Belajar betul-betul, inilah masa depan kamu. Belajar kita pulung ngaji. Habis menengah. Naik pula masuk universiti. Belajar betul-betul, itulah masa depan kamu. Belajar kita sampai boleh berapa paling tinggi? 4.0. Oh, dapat. Kemudian habis belajar, orang kata nanti kamu akan kahwin. Carilah isteri yang baik, inilah masa depan kita. Kahwin, boleh isteri. Dapat isteri, orang kata nanti dapat anak, didik anak baik-baik, itulah masa depan kita. Kata di Syekh, waktu dia tulis kata-kata ini, waha anal yaum, aku hari ini, umur aku sudah 77 tahun, masih lagi menunggu masa depan. Bila masa depan yang sebenar? Kita tak tahu. Masa depan ini, yang kita kata masa depan itu, diibarat seperti sehelai kain merah yang disangkut, yang diikat di atas kepala, di tanduk lembu. Allahu Akbar kan. Jadi, orang duduk kejar lembu ni, lembu tu lari, tak akan sampai. Sebab
Hak kata masa depan tu bila kita sampai pada saat itu sudah tak jadi masa depan sekarang. Maka yang masa lepas, yang sudah lepas sudah menjadi masa yang berlalu. Hak masa depan kita bila kita sampai, bermakna masa depan tu tak akan habis sampai bila-bila. Maka masa depan yang betul-betul hakiki, yang betul-betul kita impikan, yang kita dambakan, iaitulah masa depan apabila kita mati, kita mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, kita selamat daripada neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Inilah masa depan yang betul-betul kita mengharapkan. Jadi para jemaah sekalian, yang lain-lain itu semua masa depan, akhir kali bila sampai tempat tak jadi depan, sudah jadi sekarang. Yang berlalu sudah menjadi masa berlalu. Itu kata-kata hikmah yang menarik untuk sama-sama kita fikirkan bahawa ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ni hanya beberapa tempoh ketika je, jadikanlah isikanlah dia dengan ketaatan. Hari ni kita bangun tidur tengok ada mesej daripada kawan, Masya Allah, Tabarakallah, mati dah fulan. Dia bersiap nak tidur semalam, tengok-tengok sudah mati. Ada orang pergi masjid, mati. Ada orang tengah buat maksiat, mati. Jadi apa yang kita boleh buat persiapan di saat kematian dia tu mati, orang ni mati. Kita kata kita duduk bincang bab orang mati, esok orang bercakap dia juga sudah mati. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kata di Syekh Ali rahimahullah ta'ala lagi, dia kata apa? Aku telah membaca lebih daripada 70 tahun. Maknanya umur dia 70 lebih dah. Dan aku dapati suatu hikmah, kata-kata yang menarik, hikmah yang jamil. Dia kata apa? Inna masyaqqatat ta'ah tazhab wa tabqa thawabuha. Susahnya kita atas dunia ini melakukan ketaatan. Musim sejuk, musim hujan, terpaksa kena bangun solat, kan, menjaga syariat, meninggalkan perkara larangan. Dia kata semua itu akan hilang kesusahan, tapi yang kekalnya pahala amalan kebaikan yang kita buat, kita dapat syurga. Ahli-ahli maksiat, ahli-ahli disko, duduk di bar, duduk di pusat-pusat judi, pusat pelacuran, pusat mabuk, pusat apa, kan, happy lah mereka, konon-kononnya mereka orang panggil gembira pada saat itu. Kita mengatakan keseronokan melakukan maksiat itu hilang begitu saja, yang kekalnya dosa dan bala bencana yang akan menimpa, iaitulah azab wal iyazubillah. Itulah kehidupan dunia. Tadabbur kita kepada ayat ini, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Maknanya masa kita ni sangat sekejap para jemaah sekalian. Kita hidup sama ada kita isi dengan kebaikan ataupun kita isi dengan kejahatan, na'udzubillah, ataupun kita kosongkan segala perkara, la baik wala jahat. Maka itulah saya tulis kata-kata, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Kata-kata ini hasil daripada pemikiran yang kita perhatikan kepada kehidupan kita dunia ni. Dua ya, sama ada kita buat benda baik atau buat benda jahat. Tapi kalau tak mampu buat baik, jangan buat jahat. Diam. Kenapa tidur awal malam ni? Tak nak buat maksiat. Sebab kawan-kawan ajak pergi mengumpat orang, ajak pergi melompat, ajak pergi sana sini. Ataupun kita duduk tengok video-video di dalam alat-alat media yang ada ini. Dan baik. Daripada kita bangun bertempik pukul 3 pagi, baik kita tidur. Malaikat bila tidur, rufi'al qalam, diangkat pen, tidak ditulis apa-apa. Tapi kalau bangun duduk bertempik melaung, Allahu Akbar, apa yang kita nak tulis, suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, kitalah penulisnya. Uktubu ma satakra'un, tulislah apa yang kamu nak baca di hadapan Allah. Kalau kita nak baca, kita direkod kita murni, bersih, penuh dengan ibadat, penuh dengan zikir, penuh dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, penuh dengan nasihat-nasihat, penuh dengan bantu orang. Tafadhal. Nak baca daripada Allah Ta'ala, ya Allah, pagi tu buat maksiat, pagi ni mabuk, pagi, terpulanglah kepada diri sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca pagi Jumaat, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah kata, aku tunjuk pada kamu jalan, sama ada kamu syukur atau kamu kufur, wal iyazu billah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi carilah peluang masa hidup ni untuk meningkatkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Ayat yang ke-46. Yang pentingnya bagi mereka, dia tak cari peluang atas dunia ni untuk mencari kebaikan. Ayat 46. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Allahu Akbar. Dan jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka. Manakala aku tunjuk kamu sebahagian daripada azab yang dijanjikan itu, fataraha, maka tengok ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tengok, ataupun dia sudah dengar cerita bagaimana Allah Ta'ala azabkan orang-orang yang terdahulu, kan? Masya Allah. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maknanya Nabi tengok penentang-penentang dia mati depan mata dia, sebagaimana matinya Abu Jahal dengan geng-geng dia di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar lah peperangan yang terawal yang menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Mati 70 sanadid Quraisy, bapak-bapak Quraisy, bukannya anak bilis. Yang mati ni bapak. Yang paling besar sekali Fir'aun umat ini. Siapa? Abu Jahal. Bukannya kecil-kecil kan. Abu Jahal yang paling teruk sekali mati di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Tuhan kata apa? Au natawaffayannaka, ataupun kami matikan engkau sebelum engkau tengok mereka binasa. Habis macam mana? Fa ilaina marji'uhum, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Jadi mu jangan susah hatilah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak sempat nak tengok, Allah kata mereka akan kembali kepada Allah. Thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Allahu Akbar. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan. Tuhanlah menjadi saksi, syahid ala ma yaf'alun. Sebabnya para jemaah sekalian, kita di akhirat esok, kita kena tanda di akhirat esok, apabila kita sudah berada di mahsyar, Allah Ta'ala akan tanya. Tengok ayat 47. Walikulli ummatir rasul فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepada mereka. Maknanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Allah Taala sebut dalam ayat lain, sesungguhnya bagi setiap umat itu apa? Ada rasul. Mari. Setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, mana rasul jalan menjalankan tugas. Tengok nota 324. Yakni setelah rasul-rasul itu menerangkan kepada umat masing-masing akan yang benar dan yang salah, lalu mereka, yakni umatnya, mendustakannya. Ya dua tu ya, ada hak terima, ada dusta. Maka mereka akan dihukum dengan ditimpakan azab. Umat dulu mereka mati di hadapan nabi mereka. Rahmatan lil alamin, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mati di hadapan Nabi kecuali beberapa orang saja. Allahu akbar. Dan hukuman itu amatlah adil kerana mereka yang bersalah. Hak salahnya dia sebab dia kafir. Kan? Maka kerana itu maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak diunanyai. Jadi kita kata setiap umat esok akan dipanggil, Allah Taala akan tanya. Umat Nuh, Nabi mau jalan tugas ke tidak? Mereka menafikan.
Maka ketika itu wajibna bika ala haula'i syahida. Allah bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua umat menjadi saksi kepada umat yang terdahulu bahawa Nabi mereka telah menjalankan tugas, mereka yang kerah kepala tak erti bahasa, tak dengar kata. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa fawaid at-tarbawiyah yang kita dapat dalam beberapa ayat yang kita bincang ini, iaitu yauma yahsyuruhum. Allah kata bila mereka dibangkit akhirat, kita rasa pendek hidup. Ayat ini memberi peringatan kepada kita supaya pendekkan angan-angan. Pendek angan-angan, banyak mengisikan masa yang kita ada. Ni kita kadang-kadang banyak panjang angan. Tak apa. Waktu kita kerja, sebagaimana kata Syekh Ali tadi, waktu kita kerja, sibuk, busy, travel sana sini, pergi sana sini. InsyaAllah bila saya pencen, saya nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila dia pencen, tak mahu juga nak pergi bersimpuh di hadapan tuan guru, duduk mengaji Al-Quran. Masa sudah orang lanjut dah usia. Pencen zaman kita ni 60. Kita duduk tengok orang 90 tahun, 100 tahun boleh hidup. Tak, kita duduk tengok orang tu jadi panjang angan-angan. Panjang angan-angan, itu bahaya. Sebab itulah Nabi salah sebut dalam hadis, dua perkara hati orang tua muda. Dua perkara hati orang tua masih muda, iaitulah hubbud dunya wa tulul amal. Suka, cinta dunia, panjang angan-angan. Sebab itulah kita walaupun sudah tua tapi berangan-angan. Ada seorang sahabat saya ni, saya sayang dengan dia sebab dia ni ahli masjid. Bila dia pencen daripada kerja, dia mari jumpa, Ustaz, alhamdulillah saya dah pencen. Kita pun duduk mikir pondok nombor berapa nak dia duduk. Ingat kemari nak minta pondok. Dia kata, Ustaz doa-doa kan. Kata, insya-Allah. Doa apa? Nak masuk hutan, buka kebun. Kita kata masya Allah. Dulu masa belum pencen, duk cerita nanti pencen. Sudah pencen mau buka kebun, sudah boleh kebun mau cari kubur. Kita kata lah, selarahkan. Boleh, saya tak kata salah. Tapi masa yang kita sudah ada, bila sampai 60 ni, ialah kita sudah kerja banyak, gaji pun sudah ada, tumpulah untuk akhirat kita, dunia kita sudah kejar lama. Dan kita kata kita kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, ayat kita berhenti setakat dulu setakat 47. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang bermula ayat 48. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.